Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan makruh memulai sembahyang sunat kemudian daripada masuk yang maqamat kepada iqamah. Dan jika iqamah dengan tiada izin imam sekalipun. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab pedoman sembahyang berjamaah karangan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapah Pasemah Kelantan rahimahullahu ta'ala. Pada muka surat yang ke-16 di bawah sekali itu, baris yang ketiga daripada bawah ke atas, kata dianya dan makruh. Arti makruh ni perkara yang dituntut tinggal, tapi tinggal tu tidak dengan putus, itu maksud makruh.
masuk makruh. Bukan makruh ni buat tak apa, tak buat tak apa, waktu harus. Makruh ni kena tinggal. Talabut tarki, mana syarat tuntut kita tinggal, tapi tinggal tu tidak sebagai tuntut yang putus, tidak jazam, tidak putus. Tu setara mana? Yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Dijanji pahala kerana kita meninggalkannya, tidak mengerjakannya, dan tidak dijanji yang iqab, seksa kalau kita mengerjakannya. Itu dia panggil makruh. Bawah sikit pada haram. Kalau haram tu talabut tarki, tapi talaban jaziman, tuntut tinggal, jangan perbuat, sebagai tuntut yang putus. Pokok mana tak boleh buat. Setara mana tak boleh buat, sehingga dijanji pahala kerana kita meninggalkannya, dijanji seksa iqab akhirat kelak kalau kita mengerjakannya. Itu dia panggil haram. Kalau gitu jenis tidak haram, hukumnya makruh. Artinya jangan buat, tapi jangan buat tu tidaklah putus. Itu mana gitu dah. Kalau gitu dia kata mana? Dan makruh memulai sembahyang sunat. Siapa ni? Makmum lah ni. Seorang yang mari ke masjid, dia pun semaya sunat, dia mula nak semaya sunat, makruh hukumnya bila kemudian daripada masuk yang orang yang tu sifat hazah mausuf dia panggil, kemudian daripada masuk oleh orang yang mengqamat kepada iqamah. Yani apabila seorang muazzin tu melaungkan iqamah, tiba-tiba dia Allahu Akbar semaya sunat, makruh hukumnya. Tu jangan duk buat. Ni tu. Hak sunatnya kita menati untuk berjemaah semaya hak wajib lah. Selesai orang panggil tuk bila tu qamat, maka semaya jemaah hak wajib. Tu rugi hak sunat tu. Dah tak payah suruh mari lewat sangat. Itu. Dan ni nak raya pada kata makruh. Dan jika iqamah oleh orang yang mengiqamah itu dengan tidak izin imam sekalipun, hukumnya tetap makruh. Itu dia masalah iqamah ni, dia tak serupa dengan azan. Dia tak serupa dengan azan. Kalau azan itu hak bagi muazzin, nak azan itu hak bagi tuk bila, hak bagi muazzin. Adapun nak qamat itu bukan hak muazzin dah, bukan hak tuk bila, itu hak tuk imam. Dia kena minta izin dengan tuk imam dulu. Tu kerana sahabat dalam hadis Nabi SAW, riwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, kata dianya, kana muazzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumhilu fala yuqimu hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama as-salata hina yarahu. Itu apa kata Jabir bin Samurah? Adalah muazzin tukar azan tuk bila. Tuk bila ni kita panggilnya asalnya muazzin. Bila tu nama orang, bila bin Rabah tu. Lah ni jadi alamun ghalabah. Mana? Jadi nama yang memenang setiap orang muazzin panggil tuk bila belaka. Padahal dia bukan keturunan Bilal bin Rabah. Bukan dia datuk kepada Bilal bin Rabah dah. Tapi kita tak panggil. Mana muazzin? Araknya awak tuk Bilal gitu jelah. Tak ada hak betulnya muazzin. Apa muazzin? Tukang azan. Tapi tempat kita ni panggil tukang azan tuk Bilal tuk Bilal. Kana muazzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah tukang azan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yumhilu fala yuqimu, tidak bersegera dia mengumandangkan iqamah, sehingga mana
hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama as-salata, sehingga apabila melihatlah oleh muazzin akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya benar-benar telah keluarlah ia Nabi akan menunaikan sembahyang. Nah, maka ketika tu barulah muazzin bila muazzin akan mengiqamatkan hina yarahu, ketika mana melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sembahyang, kerana Nabi imam. Nabi imam. Maka kalau Nabi keluar tu nak sembahyang fardu dah. Lepas tu sembahyang sunat. Sembahyang sunatnya Nabi di rumah. Nabi sembahyang sunat di rumah tak apalah, rumah Nabi tepek dengan masjid. Ni. Ada pun kita ni rumah jauh-jauh lah ke dengan masjid. Tapi hak sunat sembahyang sunat. Di mana? Di rumah. Itu sebagaimana hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana tu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, riwayat daripada Al-Baihaqi dalam Sunanil Kubra, kata Sayyidina Ali ni sebagai asar yang dipersetujui oleh Nabi dah lah. Walaupun Sayyidina Ali kata seolah-olahnya Nabi ikrar. Apa kata Sayyidina Ali? Al-muazzinu amlaku bil azani, bermula tu bila tukar azan itu memiliklah ia dengan azan. Wal imamu, dan bermula imam itu pula amlaku bil iqamati, memiliklah ia dengan iqamah. Jadi hak untuk azan ialah hak muazzin, hak tuk bila. Pak masuk waktu, tuk bila tak kena tanya orang lagu mana nak kena bel kan ni. Tanya lagi, awak tuk bila dia dah ni hak awak dah tu. Tapi bila tek-tek bunyi pula je apa masuk waktu iqamah, jangan terus iqamah. Bunyi tek-tek dah tu ustaz. Iqamah ni bukan hak tuk bila, dia bukan mengikut je hak ada di dinding tu dah. Lah ni kan dia je ni dia ada laka tu waktu azan, waktu iqamah dia bukan ikut waktu tu, dia ikut tu imam. Jadi sebab tu muazzin yang faqih, muazzin tuk bila yang cerdik, yang faqih, yang faham hukum hakikat agama ni, bila dia nak qamat dia tanya dulu tu imam. Tanya dulu tu imam. Tu imam nak qamat ke? Kata dulu. Tunggu sikit lagi. Sebab apa? Sebab sunat pula pada tu imam dan muazzin sekali automatik. Sunat tu dua-dua. Untuk dia menyenggang di antara azan dengan iqamat masa sekira-kira boleh berhimpun oleh ramai manusia untuk berjemaah. Sebagaimana kata Imam Khatib Syurbini, Al-Imam Al-Khatib Al-Syurbini, dia sebut dalam kitabnya, dia kata wa yusannu, dan disunatkan ayyafsila, oleh bahawa memisah, menjarak, mencerailah al-muazzinu, oleh muazzin, wal imamu, dan imam tu sekali. Muazzin azan, imam iqamah. Bukan imam iqamah, hak iqamah tu hak imam. Tuk bila, tuk muazzin juga kena qamah ya. Sunat wa yusannu an yafsila, dan disunatkan bahawa mencerailah oleh al-muazzin wal imamu, oleh muazzin dan tu imam, bainal azani wal iqamati, di antara azan dengan iqamat tu sunat diceraikan, dijarakkan, disenggangkan masa, biqadri ijtima'in nasi, dengan qadar berhimpun manusia, fi makanis salati, pada tempat sembahyang. Sunat dia menyenggangkan di antara azan dengan qamat tu. Sunat bagi siapa? Bagi tuk bila dengan tuk imam. Sunat dia menceraikan antara azan dengan iqamat masa sekurang-kurang boleh berhimpun oleh manusia. Tu dah. Jangan terus sudah azan kan qamat orang tak mari lagi. Mampu gaya lambat sangat.
Kita nak makan nasi pula kau itu ini. Ni. Tu makruh. Makruh lagu tu imam perangai. Jangan buat lagu tu. Nah. Wa biqadri ada'i sunnati allati qabla al-faridati. Dan sunat juga tu imam dengan tu bila menjarakkan di antara azan dan qamat tadi tu biqadri ada'i sunnati, dengan qadar menunaikan sembahyang sunat allati qabla al-faridati, yang bermula sembahyang sunat tu adanya dia sebelum daripada sembahyang fardu, yakni sunat qabliyah. Itu dah. Jadi sunat tu imamnya dengan muazzinnya, apabila muazzin azan maka sunatnya tu imam dengan tu bilal tunggu dulu, jarakkan dulu di antara azan dengan iqamat sekira-kira masa manusia boleh berhimpun di masjid tempat sembahyang, dan sekurang-kurang masa boleh menunaikan sembahyang sunat qabliyah sebelum daripada nak sembahyang fardu. Itu kan sunat lagu tu. Maka apabila nak masuk qamat, tok bila tu pula sunat dia minta izin dengan tu imam. Gitu. Ini berlaku tempat-tempat setengahnya dia mau tak reti, tak mengaji kan. Dia kira je. Tok bila dia tak ada kira, dia kata aku tugas tok bila. Tok bila ke apa? Azan qamat azan bila tok tek bunyi je, aku azan. Betul dah tu. Betul dah tu. Tak salah dah. Moga hak bagi azan ialah hak tu tok bila. Tapi bila bunyi je waktu iqamah totek pula, maka hak tu bukan hak tok bila tu bukan hak tok bila. Ada tu tempat-tempat yang tak ada kira tu imam ada ke tak. Yang penting dia qamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, ala salat ala falah, qul qamus salat qul qamus salat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kelepah tu imam tak mari lagi. Apa dia duk cuek tu imam sudah ni. Tu nak boleh kau sampai tu imam tu lambat pula, maka kena qamat pula lagi. Bercerai pada uruf artinya qamat tadi tak terpakai. Tak dikirakan qamat untuk mendirikan sembahyang. Qamat tu saja. Itu lagu tu. Maka sebab tu kita orang tempat hak mengaji ni jangan buat lagu tu lah. Jangan ikut je. Nak qamat ikut je. Pamarah pula ketua imam. Mana tu imam mari lewat. Kita qamat dah ke tak? Janganlah dia ni. Tu bila lah salah. Nak qamat nak perhati dulu, tengok kiri kanan. Tak ada tu imam hak bertugas pun boleh jadi ada orang lain hak boleh jadi imam. Tanya dulu, boleh jadi imam tak? Boleh, tu imam tak mari ni. Boleh. Kita qamat dah. Tu lagu tu. Barulah orang panggil tu bila yang pakai. Tu bila yang pakai. Baik. Itu ini ingat baik. Al-muazzinu amlaku bil azani wal imamu amlaku bil iqamati. Muazzin itu memiliklah ia dengan azan, dan imam itu memiliklah ia dengan iqamah. Itu habis itu. Jadi kalau seorang makmum ataupun jemaah tadi tu dia sembahyang sunat juga, dia kata cara tok bila ni qamat tak minta izin dengan tok imam. Mana boleh gitu. Allahu akbar. Sekali pun lagu tu makruh juga. Makruh juga. Jawab mari raya ni takut kita kata qamat yang diiqamatkan oleh orang yang mengqamat dengan izin imam saja makruh seorang makmum tu memulakan sembahyang sunat. Adapun qamat memandai-mandai oleh tok bila dengan tak minta izin tu imam, hak tu tak makruh. Sebab tak terpakai iqamat dia tu. Dah. Sebab tak terpakai apa? Kalau contoh dia tak minta izin tu imam tak mari lagi. Sudah dia qamat tu, ada orang layak jadi tu imam. Apakah selalu dah? Sah dah. Tak ada masalah. Maka kerana tu makruh dia memulakan sembahyang sunat apabila bilal ataupun muazzin tukar azan sudah melaungkan iqamah, walaupun iqamah tersebut tidak diminta izin dengan imam.
Habis. Kemudian kata dia, maka jika ada seorang, maka hak tadi masalah dia mula semaya sunat. Hak ni pulaknya masalah lain pula. Masalah orang duduk tengah semaya sunat. Dah. Maka jika ada seorang di dalam sembahyang sunat, mana duduk tengah semaya sunat. Allah duduk semaya sunat. Allah akbar rukuk. Sami Allah liman hamidah. Duduk semaya sunat qabliyah atas sunat tahiyatul masjid. Tak kira lah. Tiba-tiba dah duduk tengah semaya sunat tu, tiba-tiba iqamah. Ini iqamahlah oleh orang yang mengiqamah. Nak tupai bagi iqamah tu, orang yang mengiqamah. Tiba-tiba tu bila tu ke azan tu qamah. Dia tengah semaya sunat. Lagu mana nak buat? Pakai bangun selalu. Tak jadi semaya sunat ke lagu mana? Dah. Ni cara dia. Jawab bagi maka jika. Nescaya, kena tambah sendiri lah tu, tak ada lagi tak tu. Ni jawab dia. Ni jawab bagi maka jika. Maka jika ada seorang duduk tengah semaya sunat, dia kata tiba-tiba tok bila qamat dah. Lagu mana? Jawabnya nescaya mesempurnalah. Yani nescaya hendaklah menyempurna ia seorang. Tu akan sembahyang sunat itu dia kena sembahyang berabi. Tapi kata kena sempurna ke sembahyang sunat tu pun kait, bukan mutlak dah. Itu pun mana? Itu pun kata mesti dia kena sempurna ke sembahyang sunat tersebut. Tak boleh dia sengaja membatalkan kata apa sebab bermain-main talaquk fil ibadah tu haram. Tapi kata dia kena sempurna ke, wajib dia kena sempurna ke sembahyang sunat dia tadi tu, itu pun jika tidak takut luput jamaah dengan salam imam. Tu dia tahu, dia yakin kalau dia sempurna ke sembahyang sunat ni, dia sempat berjemaah. Tu mana gitu. Dia sempat berjemaah. Tu imam tak habis lagi. Semaya jemaah fardu tu. Tu dah. Bukan luput takbiratul ula. Kenapa tu? Luput jamaah. Lagu mana luput jamaah? Dengan sebab salam imam. Bila tu imam assalamualaikum warahmatullah, habis ya. Luput lah jemaah. Tak jemaah lah. Mai lain, mai solat, mai munfarid lah. Sebab tu masalah lepas kan? Tu. Apa sunat bagi tu imam tu, dia tahu kata ada makmum nak sapa. Dia pelambak ke sikit orang beri salam tu. Apa? Supaya makmum tu dapat jemaah walau tak dapat rakaat. Ingat kan itu kan? Perbahasan hak lepas. Jangan dia nampak dah ada orang nak masuk ni, ada cermin depan. Ada orang baru sapa tu. Jaga. Dia masuk sah, assalam selalu. Jahat tu imam. Padai muka yang tak ada nak jemaah. Jangan soling gitulah. Maka kalau kita sedar, kita nampak kat cermin ke, ada orang nak baru masuk sah tu, kita tahiyat akhir dah. Maka kita sunat dulu, menunggu. Apa? Supaya makmum tadi tu dapat jemaah. Rakaat tak dapat lah. Dia masuk semaya Allah Akbar, pak duduk tu kan, dapat jemaah. Assalamualaikum, habis lah semaya tu imam. Kalau tu imam assalamualaikum selalu, luput jemaah. Gitulah. Jadi seorang yang semaya sunat, tiba-tibanya tuk bila laung dah qamat, maka lagu mana cara dia kena sempurnakan dulu semaya sunat dia tu, jika dia yakin tak luput jemaah dengan sebab salam imam. Dah baik. Maka jika takut luput jemaah,
Maka jika takut luput jamaah oleh seorang, begitu, oleh seorang yang semaya sunat tiba-tiba mengiqamat oleh orang yang mengiqamat. Dia takut luput jemaah sebab dia tahu tu imam ni Formula 1 Ferrari kalau semaya nah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid. Oh, cepat Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Kalau aku sudah semaya sunat luput habis, tak ada tu imam ni Ferrari ni. Nah, tak ada ni. Nah, maka kalau dia takut luput jamaah dengan sebab salam ia, nescaya sunat tu jawab bagi maka jika nescaya sunat memutus ia seorang akan sunat itu, yakni akan sembahyang sunat itu. Sunatnya bukan wajib dah. Nah, sunat dia putus. Putus ke mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tu dia. Nah. Bukan pakai lopak pergi lari dah gitu dah. Nah, sunat dia putus. Sunat je, tidak wajib dah. Ingat baik. Tu nescaya sunat memutus ia seorang akan sunat itu, ini akan sembahyang sunat itu. Dan masuk, yakni wawul hal, padahal masuk ia seorang pada berjamaah. Tapi kata sunat ni pun ni kait lagi ni. Kait kata sunat memutuskan semaya sunat padahal masuk semaya jemaah. Dengan tu imam tu kait selama tiada mengharap ia seorang akan dapat jemaah yang lain. Jadi mafhumnya, kalau dia takut luput jemaah, nah dia tengah semaya sunat ni, Allahu Akbar semaya sunat, Allahu Akbar rakaat, sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia mau qomat dah. Lalu dia pun takut, tu imam ni laju ni semaya ni. Maka sunat memutus tu kalau dia tak dapat mengharap dah ada jemaah lain. Faham tak? Jadi kalau dia harap ada jemaah lain pula, maka kalau dia sudah semaya sunat ni, luputlah jemaah dengan tu imam hak qomat dah tadi tu. Tapi hati dia tu ada harapan, biasanya tempat ni tak cukup sebab tu imam ni Formula 1, Ferrari, pani marilah tu imam Volkswagen pula ni. Maka dia harap kata ada jemaah lain, maka ketika tu tak sunat tu, dia memutuskan semaya sunat dia. Nak faham lagi tu tu sebab tu dia ada kait lagi. Kata sunat memutus ia seorang akan sembahyang sunat tu dan masuk berjemaah semaya jemaah selama tiada mengharap ia seorang akan dapat jamaah yang lain. Artinya jika dia harap kata ada dapat lagi semaya jemaah yang lain, sebab dia tahu tu, kata dia masjid ni dia 2 kali semaya zuhur. Berapa? Tu imam mula memang jenis Ferrari, tu imam kedua baru kata kurang lagi, kata kacil, slow sikit. Maka ketika tu tak sunat, dia putuskan semaya sunat dia, bahkan wajib dia kena sempurnakan semaya sunat dia. Itulah kata habis. Noktah dah tu. Dan didapatkan, ini masalah lain pula, banyak masalah yang masuk ini. Dan didapatkan rakaat bagi makmum masbuk. Bila sebut kata makmum masbuk ni, makmum yang tak sepak
makmum yang tak sempat qiyam dengan qadar bacaan Fatihah bersama imam. Itu dipanggil makmum masbuk. Kalau dia sempat qiyam qadar bacaan Fatihah tapi tak baca, duk laro, duk ingat ke Rusia ni, ke Korea, ke berapa macam-macam dia ingat. Tu imam pun rokok dah dia pergi rokok juga, tak sah rakaat dia tu sebab dia bukan masbuk, sebab dia sempat nak baca Fatihah pada qiyam imam, betul tak? Tapi dia tak baca. Dah. Maka hak lagu tu macam mana? Okey. Okey. Dia nak tahu masbuk kata masbuk, dia tengok dia masuk semaya tu sebab tak orang panggil qiyam dia tu. Dia sebab masbuk ni boleh berlaku di mana-mana rakaat, bukan mesti rakaat pertama. Dia boleh berlaku di mana-mana rakaat. Jadi kalau dia masuk, tengok rakaat tu dia masbuk ke dia muafiq. Kalau dia masuk qadar baca Fatihah tak sempat, sebab tu imam hampir nak rokok dah, maka dia panggil dia tu masbuk. Kalau orang panggil dia masuk sepak qadar baca Fatihah imam, maka dia panggil muafiq dia. Gitu dah. Tu lagu tu. Walaupun rakaat kedua ke ketiga ke keempat tak kira. Dia boleh berlaku di mana-mana rakaat. Ya. Jadi kadang-kadang orang duk faham masbuk ni orang tak sempat rakaat pertama. Dia duk faham lagu tu. Tak betul tu definisi tu. Masbuk ni orang yang tak sempat, makmum yang tak sempat qiyam dengan qadar bacaan Fatihah bersama imam. Itu mana? Mana-mana rakaat tak ada kira. Tu mana-mana rakaat tak ada kira. Rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke. Tapi kalau dia sempat qadar bacaan Fatihah bersama imam, maka dikira dia muafiq. Macam tadi dia masuk semaya Allahu Akbar, tu imam duk baca Fatihah lagi, kan sempat tidak baca Fatihah, betul tak? Tapi tak baca Fatihah, duduk khayal. Tu imam baca surah pun dia tak baca lagi Fatihah, duduk khayal Allahu Akbar, rokok dah. Sudah tak baca Fatihah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Dia tu tak boleh nak rokok selalu sebab dia muafiq tu. Nampak tak? Kalau dia rokok tak terpakar lah Fatihah dia, tak terpakar rakaat dia tu. Tak terpakar rakaat dia tu. Lara rakaat dia tu lara. Lepas tu dia kena sudah baca Fatihah, dimaafkan 3 rukun yang panjang. Maknanya tu imam rokok ruku panjang, iktidal ruku pendek, sujud ruku panjang, betul tak? Duduk antara dua sujud ruku pendek, sujud kali kedua ruku panjang. Tiba-tiba tu imam nak naik pula dah rakaat seterusnya, tak siap lagi Fatihah dia. Maka ketika tu tak pakai gawal lah rakaat dia tu. Lepas tu tunggu masuk tu imam naik, dia pun ikut dalam rakaat seterusnya. Maka nanti dia kena tambah rakaat hak tak terpakai gawal dia. Nanti sudah salah tu imam, dia kena tambah pula. Itu dah habis. Tu masalah muafiq. Nanti dulu. Ni masbuk dulu. Mari tengok. Kata dianya dan didapatkan rakaat. Tak kira lah rakaat mana, rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, didapat, dikira, diiktibarkan dia dapat rakaat tersebut. Siapa dia tu? Bagi makmum masbuk. Apa makmum masbuk? Makmum yang tak sempat qiyam dengan qadar bacaan Fatihah bersama imam. Dia tak sempat. Orang panggil qiyam dengan qadar bacaan Fatihah serta dengan imam, bersama imam. Dia tak sempat. Sekira-kiranya tu imam tu lam yalid wa lam yulad dah. Lam yalid wa lam yulad, dia baru Allahu Akbar, baru masuk semaya. Dah nak baca Fatihah tu. Tak ada tu, tak sempat tu. Dia tak sempat tu. Maka dia dikira masbuk. Dia kira masbuk.
Dikatakan dapat rakaat makmum seperti itu tu yang mendapat ia makmum masbuk akan imam padahal rokok siapa? Rokok imam dengan dua pekerjaan. Itu dah. Jadi makmum masbuk tu dikira dapat rakaat. Mana tak kena tambah? Dikira dapat rakaat apabila dia dapat serta pada imam pada harakah imam. Tapi dapat tu dengan dua pekerjaan, dua syarat. Mana? Pertama daripada dua pekerjaan, dapat takbiratul ihram dengan sempurnanya satu. Tu dah. Dapat takbiratul ihram dengan sempurnanya. Berarti kalau makmum masbuk tu takbiratul ihram tak sempurna lagi, dia baru tu imam rokok dah, dia Allah selalu dah rokok, maka tak sah sebab tak sempurna takbiratul ihram. Itu dah. Gitu. Kedua, dapat rokok yang dikira dan dibilang bagi imam. Keduanya dapat, yang ini dapat oleh makmum. Begitu. Dapat oleh makmum akan rokok serta imam yang dikira, yang diiktibar dan dibilangkan. Itulah itu, dikira dan dibilang itu mana? Hak Arabnya dibuat kira, diiktibar. Kalau hak tidak diiktibar tak sah dulu. Nah, hak ni dibilang, dibuat kira. Diiktibar bagi imam. Lagi dapat tetap, yang ni dapat tumak ninah. Dapat tetap, mana dapat tumak ninah. Dapat tumak ninah di dalam rokok, tambah gitu. Dapat tetap, ini dapat tumak ninah di dalam rokok serta imam. Tu lagu mana orang panggil rokok yang dibilang bagi imam, yakni dengan bahawa imam tu tak berhadah, tu tak berhadah lagi, atau tak kena najis yang tidak dimaafkan lagi, ketika mana tu imam tu rokok. Gitu. Nanti akan bahas bawah tu. Di bawah tu nanti dia akan sebut. Adapun rokok yang tiada dibilang bagi imam, seperti rokok imam yang berhadas atau imam yang kena najis, maka tiada mendapat masbuk itu akan rakaat. Maka jika berhadas imam di dalam i'tidal, nescaya mendapat ia makmum masbuk akan rakaat. Bahkan apabila berhadas imam kemudian daripada tetap rokok makmum serta imam, nescaya mendapat makmum akan rakaat juga. Nanti kita baca pula ni. Ya gini, kalau imam tu bunyi dah baru nak tegak, tak apa. Gibel dulu lah. Andai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah.
asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athahu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik, gini, kita ambil penerangan luar dulu baru kita baca kitab. Payah nak faham. Gini, makmum masbuk. Nah, makmum masbuk ni makmum yang tak sempat qiyam dengan bacaan qada bacaan Fatihah berserta dengan imam. Jadi makmum masbuk ni dikira dapat rakaat. Tak kira lah rakaat pertama ke kedua ke ketiga, bila jadi dengan dua syarat secara ijma' tu. Dua syarat ni secara ijma'. Sebenarnya dia jadi keempat syarat kalau secara tafsili. Mana? Yang pertama sempurna takbiratul ihram. Ini sebutlah ni. Nah, yang keduanya mestilah dia teguh orang panggil bacaan yang wajib. Mesti tu. Contoh Allahu Akbar yang masuk tu imam qul huwallahu ahad, dia Allahu Akbar. Nah, kalau dia mula dengan Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahu Akbar, rokok tu imam. Maka ketika tu oleh kerana dia memulakan bacaan dia dengan bacaan sunat, dia wajib kena menyempurnakan sedikit lagi bacaan Fatihah dia qada bacaan yang sunat hak dia tambah ni. Tu baru boleh dia rokok. Itu yang kedua. Yang ketiganya, syarat lagi yang ketiganya ialah rokok dia tu mestilah rokok yang diiktibar pada rokok imam juga. Mana? Iaitu imam ketika mana rokok masih lagi sah sembahyang dia, mana tidak berhadas dan tidak kena najis yang dimaafkan. Nampak tak? Jadi kalau tu imam tu rokok sebelum rokok atau tengah rokok tapi makmum tak dapat tumakninah lagi, nyata ketum berhadas atau kena najis yang tiada dimaafkan, maka tak dapat rakaat makmum masbuk tadi. Kalau tu imam tadi tu berhadas bila iktidah sami'allahu liman hamidah baru je ketum, maka tadinya makmum masbuk tadi dapat tumakninah serta rakaat imam, maka dapat rakaat dia. Atau tidak kata lepas masa iktidah lah dia berhadas atau kena najis yang tidak dimaafkan, yakni di dalam rokok tetapi telah dapat dah tumakninah. Tu imam Allahu Akbar rokok subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dapat dah tumakninah tu. Makmum masbuk tadi pun rokok juga serta terima ni subhana rabbiyal azimi wa bihamdi juga dapat dah tumakninah. Sekurang-kurang tumakninah subhanallah, betul tak? Kemudiannya tu imam subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhanallah berhadas atau kena najis yang tidak dimaafkan, maka dapat rakaat makmum tadi.
Dia nak cerita tu. Nah, yang keempat syaratnya kena tumakninah serta rokok imam. Jadi kalau dia turun tu imam naik. Dia alah kalau dia nak turun tu imam alah kena naik dah. Tak dapat rakaat tu. Mesti 3/4 ni. Betul eh? Itu kena ingat baik. Banyak masjid ni pun ada kadang-kadang orang mari lewat itu banyak kali juga. Nah. Duk tepi hamba pergi salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pergi salat? Padahal sekali ngaku kena tambah rakaat lagi. Nah, tak tambah rakaat dia. Memang tak ada. Memang tak ada. Allahu akbar tu imam, Allahu akbar rakaat dah. Bawa kita nak rokok tu imam naik dan iktidah. Padahal awal saya lagi sini. Orang sebelah saya tu lewat lagi pada saya. Nah, saya sendiri tu bawa nak rokok tu imam nak naik dah iktidah. Tak ada dah tu maknina. Nah. Tiba-tiba saya kena tambah. Kita ngaji tahulah kena tambah. Tak sempat rakaat kita. Tak dapat rakaat. Nah. Tapi tak tambah kata ni. Pakai sudah dengan 3 gitu. 3 tu imam 3 juga dia ya. Jangan 3 tu imam ya, mu baru 2 tu tak sah tadi tu. Sebab nak dikatakan dapat rakaat bagi makmum masbuk kena terima 4 syarat secara tafsili tadi. Mana? Yang ini sempurna takbiratul ihram, satu. Kemudian kalau dia menambah bacaan yang sunat sebelum daripada bacaan yang wajib, maka wajib dia kena tambah lagi bacaan yang wajib qadar bacaan sunat yang dia tambah. Maka sebab tu kalau kita ni makmum masbuk tak usah duk baca hak sunat lah, tak usah lah. Ya Allahu akbar masuk semaya kita tahu dah kita makmum masbuk. Baca hak wajib selalu. Bismillah lalu. Ayat berjuruh a'udzubillah. Bismillah, alhamdulillah, lepas tu ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, rokok dah tu imam. Kalau kita pergi rokok juga tak sah. Berapa? Dah kita pergi baca auzubillah, maka kita maliki yaumiddin kena tambah lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qada auzubillah tadi. Tak sama dengan orang yang Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lalu hak wajib itu. Fatihah dia wajib. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, mak tu imam rokok. Rokok selalu dia, tak apa. Allahu akbar. Dah. Maka kalau dapat tu maknina serta rokok tu imam, dapat rakaat. Itu pun kalau tu imam tu tak batal lagi ya sembahyang. Kalau tu imam tu berhadah sebelum daripada rokok, atau tengah rokok tapi tak dapat tu maknina. Bawa kita rokok, tu imam pun rokok, baru baru. Tak dapat lagi tu pada tamat inah tu. Bagus sub baru dah tu ni. Prek ketuk itu imam. Maka kita makmum masbuk pun tak dapat rakaat juga. Apa? Sebab tu imam tu rokok dia tidak diiktibar. Apa? Berhadah. Dah. Malaikat Allahu akbar. Tu imam Allahu akbar rokok. Kita pun Allahu akbar rokok nanti. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dapat adalah tumakninah. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Prek ketuk tu imam. Tu imam hak batal. Kita dapat rakaat. Dapat rakaat. Artinya kalau masuk ganti tu imam lain, tak nak tambah dalam rakaat kita. Tu imam hak batal. Gitu ataupun tu imam sami Allahu liman hamidah, prek ketuk tu imamnya berhadah atau kena najis yang tidak dimaafkan. Maka kita adalah dapat dah tadi tumakninah serta rakaat tu imam. Maka dapat rakaat kita walaupun kita makmum masbuk. Tu kita ambil penerangan luar dulu. Sebab kalau macam kita akan dia hanya pening kita nak kena takdir gitu gini jadi kau pening. Dah lah laki dekat. Aduh. Seminggu dah duduk batuk. Cabut tekuk rasa batuk. Boleh faham tu deh. Jadi kita baca. Kalau boleh faham kita baca lah. Tengok. Dia kata tadi itu 2 pekerjaan. Pertama dapat takbiratul ihram dengan sempurna nyonya takbiratul ihram. Kedua dapat rokok yang dikira dan dibilang bagi imam. Yani dapat oleh makmum akan rokok yang dikira dan dibilang yang diiktibar bagi imam. Maknanya rokok tu imam tu sah. Gitu begitu. Rokok tu imam sah. Tu imam belum kena najis lagi yang tidak dimaafkan, atau tu imam belum berhadah lagi. Lagi pula syarat. Sebab tu kata lagi pula ni tambah lagi syarat, bukan 2 dah. Kalau kira-kira 4 sebenarnya.
Sebut dua tu takut kita kejut pak sebut pak banyak, sebut dua sikit itu cara ulama dulu tak suruh kita tu malah ngaji dah tu ni. Padahal benda kena tahu tu bukan dua pak tapi kan sebut dua. Padahal apa ni tambah lagi tu syarat lagi dapat tetap, jadi tumak nina. Tu lagi dapat tetap, jadi lagi dapat tumak nina. Rokok makmum serta imam, yani serta rokok imam. Itu syarat lagi tu. Tu. Sebelum angkat oleh imam daripada sekurang-kurang rokok dengan yakin. Tu. Sebelum angkat oleh imam daripada sekurang-kurang rokok. Sekurang-kurang rokok mana? Yang ni sekurang-kurang rokok sekira-kira sampai dua tangan ke lutut. Kalau dah sampai tu, ini sesempurna rokok. Betul tak? Sekurang-kurang rokok, tangan tu boleh sampai lutut. Dia tak sampai lutut lagi pun. Contoh. Ni ingat ni qiyam. Sampai dah lutut lagi? Tak apa lagi. Ni tak apa lagi. Siapa dah lutut? Tangan ni siapa dah lutut? Ni sekurang-kurang rokok ni. Sekurang-kurang rokok. Maknanya dia tu sah. Rokok dia tu sah. Sekurang-kurang rokok gini. Adapun gitu betul belakang punggung dengan paha tu seakmal rokok. Sekurang-kurang rokok ni sekira-kira tahu, sekira-kira dua tangan ni boleh sampai lutut. Itu sekurang-kurang rokok. Jadi belum lagi tu imam tu naik sekurang-kurang rokok, dia duduk di dalam rokok tu yakin dapat tumak ni. Tu dah. Kalau tu imam naik dah sekurang-kurang rokok, tak ada tak ada dah. Orang panggil tu imam lagi dah. Alah naik dah. Tu. Sebab dia kata apa? Tu. Mana dia? Serta imam sebelum angkat oleh imam daripada sekurang-kurang rokok dengan yakin. Tu. Kalau tu imam duduk atas daripada sekurang-kurang rokok dah. Mana sekurang-kurang rokok? Yang ni sekurang-kurang rokok, tangan ni boleh sampai lutut. Artinya tu imam naik gini lah. Tangan tak boleh sampai dah lutut ni. Lepas daripada sekurang-kurang rokok, maka tak dapat rakaat makmum masbuk tersebut. Gitu nak cerita gitu dah. Habis. Koma situ. Titik situ. Noktah dulu. Adapun rukuk yang tiada dibilang. Adapun rokok yang tiada dibilang bagi imam. Adapun rokok yang tidak diiktibar, tidak dibuat kira bagi imam. Mana rokoknya tak sah. Rokok tu imam tak sah. Lagu mana rokok tu imam yang tidak dibilang, tidak diiktibar, tidak sah dari segi syarak? Seperti rokok oleh imam yang berhadas. Tak ada kira lah ada kecil ada besar. Tak ada kira ada kecil ada besar. Ketuk ke atau keluar kecil ke atau keluar mani ke, atau orang panggil hadas besar lah. Tak ada kira lah. Asal kata berhadas tak ada kira. Atau imam yang kena najis, yakni atau seperti rokok imam yang kena najis, yakni najis yang tiada dimaafkan. Tu. Maka kalau gitu rokok imam yang berhadas, sama ada hadas kecil ada besar, ataupun rokok imam yang kena najis, yakni najis yang tiada dimaafkan, maka rokok tu rokok yang tak sah, rokok yang tidak dibilang, tidak diiktibar pada syarak, maka makmum masbuk tu tak dapat rakaat. Kalau dia rokok dengan rokok tu imam hak tak sah. Itu dah. Tu. Maka tafri'nya maka tiada mendapat oleh masbuk itu, yakni maka tiada mendapat oleh makmum masbuk itu akan rakaat. Ini apabila dia rokok pada rokok imam yang tidak sah, tak dapat rakaat.
tu imam rokok ketuk, atau sebelum rokok tu ketuk dah baru dia rokok, tak sah. Atau sebelum rokok kena najis hak tidak dimaafkan, dia rokok, tak sah. Ataupun dia rokok dulu ketuk, atau kena najis yang tidak dimaafkan, berhadas atau kena najis yang tidak dimaafkan, kemudiannya tak sempat qada tumak nina, maka tak sah. Kalau orang panggil tu imam rokok, makmum masbuk tadi rokok, dapat qada tumak nina, tiba-tiba tu imam ketung berhadas atau kena najis hak tidak dimaafkan, maka dapat rakaat dia. Sebab apa? Sebab sah dah rokok tu imam tadi, qada tumak nina tu sah dah, maka sah jugalah orang panggil rokok tu imam, rokok makmum yang masbuk. Gitu dah. Habis. Maka jika berhadas oleh imam di dalam i'tidal, contoh apa cerita-cerita tadi, tu imam rokok, makmum masbuk pun rokok, dapat rakaat dia. Lepas tu imam pun i'tidal, sami'allahu liman hamidah, berhadas, ketuk kalau biar kecil, kalau biar mani, tak ada kira lah, berhadas oleh imam di dalam i'tidal, nescaya mendapat ia makmum masbuk akan rakaat tersebut. Boleh sah, boleh rakaat tersebut sah rakaat dia. Itu dah sah rakaat makmum tersebut. Makmum masbuk tersebut dapat rakaat. Bahkan bukan setakat tu imam tu berhadas atau kena najis hak tidak dimaafkan balik i'tidal, sah dapat rakaat oleh makmum masbuk. Bahkan apabila berhadas oleh imam, bila tu imam tu berhadas kemudian daripada tetap rokok makmum, yani kemudian daripada sudah mendapat tumak ninah, rokok makmum serta imam, macam kita cerita tadi, ni tu imam rokok, Allahu Akbar, tu imam rokok, makmum masuk tadi pun Allahu Akbar juga lah, moga dia dia nak dan rakaat. Lepas tu sempat qada tumak nina, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ketuk oleh tu imam. Dapat dah orang panggil tumak nina tadi, dapat, maka sah mendapat rakaat oleh makmum masbuk. Tu tengok. Bahkan apabila berhadaslah oleh imam, bila tu berhadas kemudian daripada tetap, kemudian daripada tumak ninah rokok makmum masbuk tadi serta imam, nescaya, jawab bagi apabila, nescaya mendapatlah oleh makmum masbuk akan rakaat juga. Sebab apa? Sebab rokok imam dia tu rokok yang diiktibar, rokok yang dibilang, rokok yang sah pada syarak. Kok tadi tak dapat rakaat sebab apa? Sebab rokok tu imam tu rokok yang tak sah, maka tak sah lah dia dapat rakaat. Itulah gitu. Itu dah. Kemudian sikit lagi dah. Maka jikalau tiada tetap, yani jikalau tidak dapat tumak ninah, itu makna tiada tetap. Maka jikalau tiada tetap, yani maka jikalau tiada mendapat tumak ninah oleh makmum masbuk pada rukuk, pada rukuk, rokok tersebutlah dia tak dapat tumak ninah, dia tak dapat tumak ninah sebelum imam angkat daripada rokok, yani sebelum daripada mengangkat oleh imam daripada sekurang-kurang rokok. Macam cerita tadi, kalau tu imam duduk sekurang-kurang rokok lagi, dia tu rokok, subhanallah, dia tu sekurang-kurang rokok, tapi tu imam sekarang ni sudah pun naik daripada sekurang-kurang rokok. Mana sekurang-kurang rokok? Sekira-kira sampai dua tangan ke kepala lutut, itu sekurang-kurang rokok. Sekurang-kurang rokok sekira siapa? Duduk gini siapa tak? Kalau duduk gini tak apa, duduk gini siapa? Tak pagi. Siapa kepala lutut? Ini sekurang-kurang rokok. Tu imam naik dah daripada sekurang-kurang rokok, maka ketika tu tak dapat rakaat. Itu dah. Atau syak makmum pada mendapat tumak ninah,
Boleh tumak ninah dak tadi ni. Nah, syok. Dia kau dak tumak ninah tadi tu makna syok mutlaqut taraddud. Itu makna syok sini. Mutlaqut taraddud. Arti apa mutlaqut taraddud? Semata-mata papoh gimana gitu dah. Dapat ke tak dapat? Dapat ke tak dapat tumak ninah? Ya syok. Maka jawab bagi dua masalah tadi. Mana? Masalah apabila tak dapat tumak ninah oleh makmum masbuk pada rakaat sebelum daripada mengangkat oleh imam daripada kuih rakaat. Dah. Tak dapat tumak ninah. Kalau tu imam masih duduk di kuih rakaat, dia rakaat serta dapat tumak ninah, sah dapat rakaat. Ni dah. Nah, tu imam nak akad dah daripada kuih rakaat. Dia tak dapat tumak ninah. Ataupun dia syok dapat atau tak dapat tu maknina. Jawab bagi dua masalah tadi. Maka tiada mendapat ia makmum masbuk akan rakaat. Tak dapat rakaat. Dah. Bila tak dapat rakaat, lagu mana ustaz? Maka wajib atasnya wajib. Kalau tak ngaji kan, pakai sudah ngatu email gitu. Hidup kat kau semaya jemaah boleh 27 pahala lah dia nya. Allah, dak dia ni. Rupa-rupa dak maya. Kau ni hak bimbang. Kau ni hak dalam Quran, masalakakum fi saqar. Bapa fok mugi ngaku sakak tu. Tidak mula kaji mari jemaah masjid Qalu lam nakum minal musalli. Jawab fok nasia kena gina kau sakak. Kami ni tidak termasuk di kalangan orang semaya. Nampak je semaya, rupa-rupa tak semaya. Apa? Tak cukup kaat. Tu tak cukup kaat. Dah. Tu sialah. Dah. Tapi duk tengoknya tak mari pak ngaji ni. Tu dah. Hak jenis lagu tu tak ingin mengaji. Ya sudah semaya je tu. Gimana kedai kopi wallahu alam. Tunggu orang panggil nanti qomat atau siapa masjid pula. Ada? Tak mari. Nah, itu baik cuma. Padahal mayat dia tak sah dia tu. Maka wajib atasnya atas makmum masbuk mendatang kemudian daripada salam mendatang ini mendatang menambahlah mendatang ini mendatang ini terjemuh ku Arab dia ni mendatang. Maka wajib atasnya atas makmum masbuk, wajib atas ni wajib syarak, wajibu alaihi dan wajiblah di atasnya di atas makmum yang masbuk mendatangkan ini menambahkan kemudian daripada salam imam makmum dengan rakaat. Wajib dia kena tambah rakaat. Kena tambah rakaat hak dia tak dapat tadi. Dan padahal wawul hal dan tu wawul hal padahal sujud sahwi oleh makmum yang syak itu akhir sembahyangnya. Hak ni tertentu pada hak syak. Sujud sahwi ni kepada hak syak. Ada pun hak yakin dah tak dapat tu maknina tak sunat sujud sahwi. Hak kata sunat sujud sahwi ni selain daripada tambah rakaat, lepas tu sunat pula dia sujud sahwi. Ni bagi hak syak. Dapat ke tak dapat tu maknina tadi. Maka dia wajib kena tambah rakaat tersebut. Kemudian dia kena sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Iaitu sunat itu. Padahal sujud sahwi ni padahal sunat sujud sahwi oleh yang syak, yakni oleh makmum masbuk yang syak itu bila sujud sahwi akhir sembahyangnya, yakni sebelum daripada beri salam. Jangan ada buat style baru lah ni. Abang tengok ada sujud sahwi lepas beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Sujud sahwi pula. Kok mana lagu tu? Ada tu. Tak tahu ambil di mana tu. Kalau mazhab lain wallahu a'lam. Tengok sama hidup kepek dengan kita kot Melayu dah tu ni. Takkan ngaji mazhab lain dah kot. Kerana apa tu sunat sujud sahwi? Ini ilat pada kata sujud sahwi. Kerana bahawasanya ia makmum yang syak, yakni kerana bahawasanya ia makmum masbuk yang syak tu kemudian daripada salam imam pada bilangan rakaatnya syak pada bilangan rakaat dia. Maka tiada menanggung imam daripada makmum itu. Jadi tu imam tak tanggung tu rakaat hak makmum syak tadi tu. Habis itulah. Kerana bahawasanya ia makmum yang masbuk tadi itu
syok kemudian daripada salam imam pada bilangan rakaatnya. Nah dia syok lah. Dia kodok tu makninah dia. Sudahlah. Dia kodok kalau dia rakaat, kalau tak ada rakaat, maka ketika tu wajib dia kena tambah pula rakaat hak dia syok tadi, dapat ke tak dapat tumakninah serta rakaat tu imam. Maka sunat dia sujud sahwi. Sebab apa? Sebab dia syok tu rakaat tersebut tu kena tambah lepas daripada imam salam. Maka rakaat hak lepas daripada imam salam, imam tak tanggung, dia sendirilah munfarid dah tiga tu. Tak? Itu lagu tu. Kerana bahawasanya ia makmum yang syok tersebut. Syok tu bila? Kemudian daripada salam imam pada bilangan rakaatnya. Maka tiada menanggung oleh imam. Imam tak tanggung. Daripada makmum itu. Makmum imam tak tanggung dah. Sebab apa? Sebab dia syok tadi tu. Rakaat hak dia dapat tu makninah tu dapat kau tak dapat? Dapat tak dapat? Kalau dapat rakaat, kalau tak dapat rakaat. Dia wajib kena tambah dulu. Wajib kena tambah dulu. Maka ketika tu sunat dia sujud sahwi. Sebab apa? Sebab rakaat tersebut tak termasuk daripada tanggungan imam. Imam beri salah dia kena naik kan? Tambah rakaat hak dia syak tadi. Maka rakaat hak dia naik syak tu dia tak termasuk daripada tanggungan imam. Imam sudah dah sembahyang. Maka dia wajib naik tambah rakaat. Sebab dia syok dapat rakaat kodok tadi. Sebab tumakninah dapat kodok. Maka tak terpakat tu. Artinya tak dapat rakaat. Itu. Dia macam gini lah. Kita syok kata pak ke tiga. Kena ambil tiga. Jangan pak ke tiga. Pak tak boleh gitu. Tiga ke dua. 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 Itu dah. Pak ke tiga. Tiga. Gitu. Tu syok. Betul tak? Gitu syok. Bukan pak ke tiga. Pak ke. Tak jadi tu. Sebab tu apabila kita syok rakaat. Kadang-kadang kita syok rakaat. Duduk semaya kan? Rakaat ke berapa dah ni? Rasa macam pak dah. Pak ke tiga ni. Maka kita kena ambil hak yakin tiga. Yakin cerak tiga. Maka pak tu syok. Maka kena tambah lagi serakaat. Maka sunat sujud sahwi. Sebab apa? Sebab syok pada bilangan rakaat. Hak tu tak ada kait dengan masbuk tak masbuk. Hak kita sembahyang munfarid sendiri ni. Kita sembahyang seorang diri kan. Kita duduk syok. Tiga ke dua dah ni Ada kan kadang-kadang dia duduk lagu gitu. Banyak sangat kerja mesyuarat duk mikir gitu gini. Aduh lagu mana lah weh. Duk mikir dia. Dua ke tiga dah aku semayang ni. Kena mari syok gitu. Lepas tu bila syok dua ke tiga, kena ambil hak yakin ke berapa? Dua. Bukan yakin tiga. Kalau yakin tiga bermakna syok pak. Gitu. Apabila kita syok dua ke tiga, bermakna yakin dua. Tiga tu syok. Maka kena tambah lagi. Dia dah. Bermakna kita baru semayang dua baru ni. Kalau zuhur kena tambah dua lagi, baru jadi empat. Gitu. Itu sunat sujud sahwi. Sama ni makmum masbuk pun gitu juga. Dia syok. Dapat tu makninah kedok tadi. Dapat kedok. Kalau tak dapat, kalau dapat tu makninah dapat rakaat. Kalau tak dapat tu makninah, maka tak dapat rakaat. Maka hak yakin tak dapat. Maka kena tambah so lagi. Sunat sujud sahwi. Lepas tu rakaat tu imam tanggung? Tak tanggung. Sebab apa? Sebab syok tu bila beri salah, rakaat tu kena tambah bila beri salah. Itu habis situ. Kemudian kita sambung pula. Dan jikalau picik waktu, yakni waktu semaya. Picik ni makna sempit waktu. Picik itu mana picik dah. Bukan suruh picik mengurut tu bukan. Picik tu makna sempit waktu. Sempit. Dan jikalau picik waktu, yakni waktu sembahyang, apa makna? Yakni hampir habis waktu sembahyang. Tiba-tiba dapat kita akan seorang yang sembahyang hal keadaannya rokok, maka jika kita ikut dia nescaya dapat serakaat di dalam waktu. Wallahu alam. Kita berhenti situ dulu. Ini masalah lain pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada soalan kalau ada?
Tak tahu nak tanya ke apa. Pengerusi sendiri tanya. Iya. Okey. Pada rukun-rukun yang panjang. Tu macam memang tak sepak dah rakaat kita ni, kita mari lewat dah. Tu imam rokok dah. Maka sunatnya kita ikut tiga tu saja dah. Masa rokok dapat ke tak dapat rakaat atau secara. Ataupun kita mari-mari tu imam tidak dah. Tunggu dia sujud. Allahu akbar. Sebab sujud rukun panjang. Atau tu imam kita mari duduk antara dua sujud lah, tunggu dia sujud sekali lagi. Allahu akbar, kita sujud kaya tu imam. Tu imam nak naik duduk istirahat, nak naik duduk istirahat ni duduk sebelum nak naik kepada qiyam. Maka tunggu dia naik qiyam. Allahu akbar, baru kita ikut. Itu maksud dia dah. Betul? Gitu. Tengok pada rukun yang panjang. Tak sunat lagu tu. Tak sunat lagu tu. Tak sunat lagu tu. Boleh, tak ada masalah. Tapi orang panggil menyia-nyiakan waktu. Padahal kita kalau masuk tu dapat juga orang panggil berzikir walaupun tak dapat rakaat. Betul tak? Kita masuk dia sujud. Boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kau kita duduk duduk main handphone subhana rabbiyal a'la gitu kan? Dah kita sujud tu subhana rabbiyal a'la betul? Tu. Ya. So kita yang duduk di jauh daripada imam, so dia dalam di masalah di hotel. Okey. So bila imam tu dia pakai pengeras suara tau. Pengeras suara tu kita dengar lah bila kita duduk dalam masalah. So macam mana tak dalam keadaan macam tu kita boleh ikut tak imam? Boleh. Masjidil Haram boleh. Masjidil Haram. Boleh. Tu lepas dah. Lama dah rasanya. Awal-awal dulu lagi. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Duduk di ke atas hotel dah sini. Tak ada masalah. Betul nampak yang kata pergerakan kata Ustaz cakap nak rokok. Tu kalau bukan masjid. Bukan masjid. Tu masalah berjemaah pada tempat bukan masjid seperti balasah, surau, musalla. Tu masalah makmum perempuan. Ada kan? Dia kena buka, kena ada orang panggil ruang di antara dia dengan jemaah laki-laki ni. Dia kena ada orang panggil bukan jemaah laki-laki, dia dengan tu imam duduk sini ni, dia kena ada orang panggil boleh pergi, boleh lalu. Kemudian apa nama tu, kena ada rabitah, pengikat, mana kena terbuka, kena ada orang hak duduk di pintu terbuka tu, orang hak duduk di pintu terbuka tu lah sebagai pengikat, mengesahkan orang hak duduk belakang tabir tu mengikut imam hak duduk di depan ni. Kalau tempat bukan masjid, dah seperti surau. Surau-surau tu banyak orang tak mengaji tu. Masa kuliah dia buka, muslimat nak tengok muka ustaz, semak ke tak semak. Masa semaya pak dia kata, rapat ji kata. Maka tak sah makmum perempuan nak mengikut tu imam yang ada di belakang tutup pintu tadi tu, katuk tabir tadi tu. Sebab tidak ada rabitah yang mengikat di antara dia dengan tu imam. Walaupun dia dengar tu imam tu Allahu akbar, sami Allahu liman, tapi ini bukan masjid. Ini tempat bukan masjid, hukum beza. Adapun masjid bak semaya hukum dia luah. Nak Masjidil Haram lagi luah. Tak ada masalah. Sah. Tak ada masalah tu. Kalau Masjidil Haram tak ada masalah. Kita duduk di shopping mall kadang-kadang sini. Allahu akbar. Tak apa? Tak ada masalah. You tak perlu rabitah ke apa, tak perlu. Sebab ni Masjidil Haram. Tu. Bahkan lelaki tak sebut orang duduk di Jabal Abi Qubis kalau tak silap. Boleh lagi mengikut kalau dia boleh nampak, boleh dengar suara tu imam. Boleh, tak ada masalah. Tak ada sebab Masjidil Haram, sebab Mekah. Keistimewaan dia.
Hatta masjid kita ni masjid. Nah, tak ada masalah. Makmum muslimat boleh tutup. Jangan kunci ya. Jangan paku ya. Jangan paku ya. Nah, boleh tutup. Selok boleh lagi. Selok tu mana kunci. Boleh. Jangan ambil kayu paku. Tu tak boleh. Nah, tak apa, masjid boleh tutup. Ni kuliah ni buka ni. Nah, lepas ni nak semaya baru tutup. Tak apa. Sebab masjid. Tapi kalau surau jangan buat lagu tu. Surau kena buka. Orang hak duduk depan muka pintu tu dengan orang hak duduk belakang muka pintu tu, dia lah jadi pengikat, mengesahkan orang hak makmum muslimat duduk belakang-belakang tu mengikut tu imam di sini. Sebab dia tu menempati pada tempat tu imam juga. Rabitah tadi, pengikat tadi. Itulah. Itu pada masalah tempat bukan masjid. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab memanglah Kaabah duduk tengah. Tok Imam duduk sini. Duk makmum ni duduk depan Kaabah belakang ni. Duduk depan Tok Imam belakang tu. Tak ada masalah. Tu Masjidil Haram tu gitulah. Lepas tu Tok Imam tak kena naik panjat atas bubur Kaabah bayar. Tak ada masalah. Masjidil Haram dia ada keistimewaan dia. Tu. Sebab tu dulu pada pada syarat qudwah mengikut imam dulu. Tak ada pukul 9 lebih dah. 10 dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, ibu-ibu, ayah-ayah, alhamdulillah hari Rabu bulan lepas, hari Rabu bulan Ogos itu